niat yang murni atas nama Ilahi, kami terus berbakti, langkah tidak berhenti. Melangkah impian terenggalu tahun iman, maju berkah sejahtera. Maju Terengganu maju di bawah suluhan wahyu, rakyat berdaya saing, kita gerak seiring, tiada yang ketinggalan, kerana adil pengagihan, juga seimbang tumpuan, bersama kita buktikan berkat bumi ini dengan hasil bumi. Jangan dikufuri, wajib disyukuri, nikmat untuk semua, rahmat Maha Esa, tegakkan syariatnya, semua bahagia, negeri akan makmur, bertakwa iman, walaupun sejahteralah Darul Iman di bawah naungan Islam dan ihsan. Kebajikan, keadilan, kemajuan, kedamaian dinikmati, diwariskan, dilindungi, dipertahankan. Janji kami untuk semua maju berkat sejahtera, tekad kami impian semua maju berkat sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Untuk memberkati lagi pertemuan kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membukanya dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita meneruskan talaqi online kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Abu Usama Muhammad Hanafiah bin Haji Hussein pada siri yang ke-45 pada malam ini. Alhamdulillah. Jadi sebelum saya serahkan kepada Al-Fadil Ustaz, seperti biasa ada sedikit pengumuman, iaitu sesiapa yang nak sponsor, nak tajir ataupun nak bagi sumbangan, khususnya program-program di Dom Belah Gading, bolehlah terus ke akaun bank RHB Bank seperti mana yang ada depan tu, ataupun boleh WhatsApp ke nombor tersebut, nombor saudara Luqman 0137262293. Boleh WhatsApp ke dia lah kalau ada apa-apa pertanyaan. Jadi itu saja untuk pengumuman, dan siapa-siapa yang ada soalan
pertanyaan boleh komen masa live lagi dah. Sebab telefon ada masalah sikit bawah ni. Ada 2-3 soalan tu hilang. Boleh komen semula di ruangan komen. InsyaAllah Ustaz akan jawab pada akhir kelas kita nanti insyaAllah. Jadi tanpa melengahkan masa, dengan ini majlis menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk meneruskan talaqi online kita pada malam ini. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis Al-Fadhil Ustaz Mang hafizahullah subhanahu wa ta'ala, pihak penganjur, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang mengikuti pengajian kitab Minhajul Talibin. Semoga semuanya mendapat rahmat dan keberkatan, diberi pembukaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung balik pengajian kitab Minhajul Talibin yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah Subhanahu wa taala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Kata Imam Nawawi, "Ats-tsalitsah 'ashar tartibul arkani kama dzakarna." Rasa betul dah situ? Ats-tsalitsah 'ashar maksudnya rukun sembahyang yang ke-13 adalah tartibul arkan kama dzakarna. Tertib segala rukun sebagaimana ataupun seperti apa yang telah kami sebutkan. Jadi antara rukun sembahyang adalah tertib. Kita datangkan rukun-rukun sembahyang mengikut aturan dia. Bagaimanakah tertib al-arkan, tertib rukun sembahyang, kata Imam Nawawi, adalah seperti apa yang telah kami sebut. Cuma kalau kita tengok balik, di sana ada rukun sembahyang yang tidak mempunyai tertib. Sebagai contoh, di antara niat dengan takbiratul ihram. Yang mana niat, dia bukan niat dulu baru takbiratul ihram, bukan niat dia berada dalam takbiratul ihram. Sama juga dengan masalah qiyam dan baca Al-Fatihah. Itu okey sebagai contoh. Qiyam dan baca Al-Fatihah. Kerana Fatihah perlu dibaca dalam qiyam. Jadi tu kita faham dah. Tu kita faham, cuma kita sebut sebagai peringatan sahaja. Katanya fa in tarakahu 'amdan. Maka jika taraka ayil musalli. Tarakal musalli kembali kepada tertibal arkan. Maksudnya fa in tarakal musalli tertibal arkan 'amdan, dengan sengaja. Jadi dia meninggal tertib, meninggal tidak melakukan tertib ataupun melakukan perbuatan sembahyang tanpa ada tertib. Kadang-kadang dilakukan dengan sengaja, kadang-kadang dengan terlupa. Okey, nak bincang masalah meninggal tertib al-arkan dengan sengaja dulu. Fa in tarakahu 'amdan. Okey, bagaimanakah yang dikatakan tarakahu 'amdan? Ataupun bagaimanakah yang dikatakan taraka bi an sajada qabla ruku'ihi batalat salatu. Ba pada bi an sajada dipanggil ba litaswir. Ba litaswir. Wa dhalika at-tarku musawwarun bi an sajada. Begitulah kalau kita takdir. Wa dhalika at-tarku dan wa dhalika ay tarku tertibil arkan, dan demikian itu iaitu meninggalkan tertib rukun saat itu. Musawwarun digambarkan, dibuat gambaran, okey, digambarkan bi an sajada. Dengan bahawa sujudlah ia kembali kepada musalli qabla ruku'ihi, sebelum daripada dia rukuk. Dia sujud dulu sebelum rukuk lagi. Lepas daripada baca Fatihah, tengok Allahu Akbar, tunggu pada sujud. Ingat ke sujud tilawah? Rupanya sujud sembahyang, lupa tu dalam sembahyang. Oleh kerana sayang sangat kepada Perdana Menteri, sampai ke lupa tu. Sampai ke sujud tu. Tinggal rokok.
Jangan main dalam sembahyang ni bermacam-macam boleh terjadi. Kita jangan anggap mana ada orang sujud tengok. Dah, jangan kita anggap orang tu sama dengan kita. Dan Ana pernah jumpa orang yang tertinggal rokok. Dan Ana pernah diajukan soalan kepada Ana orang yang tertinggal rokok. Tinggal tu rokok dia turun pada sujud lalu. Pernah terjadi benda ni sebenarnya muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lepas daripada habis surah tu Allahu Akbar turun pada sujud, dia ingat sekarang rokok. Itu maksudnya bi an sajada qabla ruku'i. Ketika dia melakukan hal tersebut dengan sengaja, maka kata ulama batalat salatu, batal sembahyang dia. Batal sembahyang dia adalah kerana dia meninggal rukun sembahyang dengan sengaja. Kalau orang tanya apa batal sembahyang? Batal sembahyang dia adalah kerana dia meninggal rukun sembahyang dengan sengaja. Antara rukun sembahyang adalah tertibul arkan. Ketika dia tidak melakukan rukun secara tertib dengan sengaja, batal sembahyang dia. Katanya wa in saha, dan jika terlupa ia. Wa in saha, dan jika terlupa. Maksud ni sengaja hak ni dia terlupa. Apa maksud terlupa? Maksudnya dia taraka at-tartib sahwan. Maksudnya dia meninggal tertib secara terlupa. Bukan sengaja. Galik sangat. Jadi hak yang kita contoh tadi tu dia maksudnya kita guna contoh dulu. Yang pertama tinggal dengan sengaja atau jelas, yang kedua dia tinggal dengan terlupa. Oleh kerana banyak sangat mikir siapa ke terlupa nak rokok. Terus turun kepada sujud. Atau maksud wa isa wa in tarakat tartiba sahwan, maka jawab bagi in fama ba'dal matruki laghun, maka apa yang setelah daripada yang ditinggalkan itu ialah lara. Apa hak yang benda ataupun perbuatan setelah daripada hak yang ditinggal itu adalah lara. Okey, contoh. Dia tinggal rokok. Lepas daripada baca surah, terus dia sujud. Okey, jadi bermakna dia tinggal rokok. Dia tinggal i'tidal. Maka rokok ni yang dinamakan al-matruk. Sujud tu adalah ma ba'dal matruk. Sujud tu dipanggil ma ba'dal matruk. Laghun lagha. Lagha ni dak jadi. Jadi sujud dia dak jadi. Itu maksud fa ma ba'dal matruki laghun. Sujud dia dak jadi. Okey, sama juga sebagai contoh orang tu dia sujud sekali. Dan biasa berlaku bagi orang yang doa panjang dalam sujud yang pertama. Di doa panjang dalam sujud yang pertama, akhirnya dia rasa macam sujud yang kedua dah. Maka dia pun bangun kepada rakaat yang berikutnya. Sedangkan sujud baru sekali. Dia tinggal duduk antara dua sujud dan sujud yang kedua. Jadi duduk antara dua sujud itu dipanggil al-matruk. Dia terus bangun kepada qiyam, dia baca Fatihah. Maka qiyam dan baca Fatihah tu dipanggil ma ba'dal matruk. Maka hukum dia adalah lagha. Dak jadi yang tersebut, dak jadi baca Fatihah tersebut. Sembahyang dia tidak terbatal kerana dia tinggal tertib bukan dengan sengaja. Baik. Jadi apa hak yang dibuat selepas daripada rukun hak yang ditinggal saat itu, hukum dia adalah lara, dak jadi. Cakap kita gitu. Lalu kata dia fa in tadhakkara qabla bulughi mithlihi fa'ala. Maka jika dia ingat sebelum daripada sampai seumpamanya. Dia ingat, dia apabila kita tinggal, kita tinggal suatu rukun dengan terlupa, kadang-kadang sampai lepas daripada bagi salam, kita dah ingat pun kita tertinggal. Kita dah ingat langsung kita tertinggal. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak bagi kepada kita ingat dan sedar benda yang kita tertinggal tadi. Maka siapa ke mati, siapa ke di akhirat baru kita tengok dalam buku suratan amalan ni sebagai contoh je. Tengok dalam buku suratan amalan, tinggal sembahyang di satu rukun. Maka ia tidak dikirakan satu kesalahan kerana kita terlupa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana.
Wahai Tuhan kami, janganlah kau mengambil kesalahan kepada kami jika kami terlupa ataupun kami tersalah. Baik, satu. Yang keduanya adalah lepas daripada ditinggal, dia ingat. Dia ingat. Yang mana ketika dia ingat saat itu, dia masih lagi dalam sembahyang. Dia tengok, aku dah buat rukuk ni. Maka dia ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia telah sampai dah. Ingat tu, ketika dia telah sampai kepada rukuk yang ditinggal pada rakaat yang berikutnya. Kalau dia tinggal rakaat pada rakaat yang pertama, dia terus sujud, antara dua sujud yang kedua bangun kepada qiyam, rakaat pula. Baru dia teringat, aku dah rakaat rakaat yang pertama. Okey, itu maksudnya dia teringat setelah dia sampai kepada rukuk yang ditinggalkan pada rakaat yang berikutnya. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, dia ingat sebelum sampai. Setelah sampai. Kalau dia sebelum sampai, dia tinggal rakaat, dah nak rakaat pada rakaat yang berikutnya, dia ingat dah, aku tinggal rakaat tadi. Okey, dua perkara tersebut, hukum dia berbeza. Okey, kita tengok sisa. Katanya, fa'in tadhakkara, maka jika dia ingat, qabla bulughi mithlihi, sebelum sampai seumpama al-matruk, seumpama rukun yang ditinggalkan. Maksudnya, dia ingat, dia meninggalkan suatu rukun sebelum sampai kepada rukun yang seumpama yang ditinggalkan itu pada rakaat berikutnya. Kalau dia tinggal pada rakaat pertama rakaat, maka sebelum sampai rakaat yang kedua, dia ingat dah. Dia dah rakaat pertama. Maka katanya, fa'alahu. Okey, itu jawab bagi A. Ini benda penting ya. Fa'alahu, membuatlah ia al-musallihu, dia akan al-matruk. Terus dia kena dibuat benda yang dia tinggal saja. Okey. Contoh, kita kata contoh. Kita buat contoh. Dia tinggal i'tidal. Lepas daripada rakaat, i'tidal tu pada sujud. Okey, dia tinggal i'tidal. Duduk dalam sujud, dia ingat, aku dah buat lagi i'tidal. Okey, dia ingat ketika duduk dalam sujud. Bermakna dia ingat sebelum daripada sampai kepada i'tidal pada rakaat yang berikutnya. Duduk dalam sujud, dia ingat, aku dah i'tidal lagi saat ni. Maka, apa yang perlu dia buat adalah fa'alah. Dia kena buat i'tidal tersebut. Maksudnya dia kena bangun semula, lepas tu i'tidal dulu. Terus pergi buat benda yang ditinggalkan. Baik. Malaikat rakaat dia tidak boleh bangun terus kepada rakaat, bahkan mesti kepada qiyam. Maksudnya dia bangun qiyam, baru dia turun kepada rakaat. Sebab rakaat ni adalah daripada qiyam kepada rakaat. Jadi bukanlah, aku dah ingat rakaat tadi, bangun daripada sujud, bangun pakai rakaat lalu dah. Jadi tanpa qiyam terlebih dahulu. Jadi bermakna dalam masalah tinggal rakaat, dia kena buat hak yang al-matruk dan kena buat ziyadah sikit. Maksudnya kena buat lebih sikit, iaitu dia kena qiyam dulu, barulah turun kepada rukuk. Okey, ini benda yang penting yang perlu kita kena faham. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita banyak benda yang kita mikir oleh kerana sibuk sangat. Jadi banyak benda yang kita mikir, yang duduk dalam kepala otak kita. Maka akhirnya ia memberi kesan kepada sembahyang kita sampai kita terlupa buat ni, akhirnya tinggal rukun lah. Okey, bagaimana cara yang kita nak buat ketika berlaku tinggal rukun? Ini cara dia. Wa illa, dan jika tidak, kan tadi kan dia kata jika dia ingat sebelum sampai rukun yang seumpama ni, dan jika tidak begitu, maksudnya dia ingat setelah sampai rukun yang seumpama yang ditinggalkan. Baik, jadi dia tinggal rakaat pada rakaat yang pertama. Ingat tu, siapa dah rakaat pada rakaat yang kedua, ataupun lebih dah rakaat pada rakaat yang kedua, baru ingat dia dah rakaat pada rakaat yang pertama. Itu maksud wa illa. Dan jika tidak begitu, maka katanya tammat bihi rakaatu, sempurnalah dengannya dengan mithlihi, dengan seumpama rukun yang ditinggalkan tu oleh rakaatuhu, oleh satu rakaatnya ataupun oleh rakaatnya. Jadi sempurna dengan seumpama itu akan sempurna oleh rakaatnya. Maksudnya bagaimana? Okey, kita buat contoh dulu. Sekarang ni dia tinggal rakaat pada rakaat yang pertama. Lepas daripada dia baca surah,
terus dia turun pada sujud. Dia punduk atau dua sujud. Dia sujud yang kedua. Lepas tu dia bangun kepada qiyam. Dia baca Fatihah. Lepas tu baca surah. Lepas tu dia pun rokok. Dia pun i'tidal. Jadi dia sekarang ni, dia rokok pada rakaat yang kedua tu, dipanggil dia telah sampai kepada seumpama rukuk yang ditinggalkan pada rakaat yang pertama. Jadi masa i'tidal ke, ataupun masa rokok ke, i'tidal ke, sujud ke, tak kira lah. Tak kira lah. Masa mana yang penting lepas daripada sabar. Dia teringat, oh aku dah rokok rakaat pertama tadi. Maka kata ulama, seumpama hak yang ditinggal pada rakaat yang kedua. Maksudnya rokok pada rakaat yang kedua, dia adalah sebagai penyempurna kepada rakaat yang sebelumnya. Jadi bermakna tadi pada rakaat yang pertama dia tidak rokok. Jadi rokok pada rakaat yang kedua dikirakan rokok pada rakaat yang pertama. Jadi dikira satu rakaat baru dia. Baik. Dah hak yang dia sujud dah tak dia, hak yang ditinggal rokok, kita kabarakan fama ba'dal matruki laghun. Apa yang ada setelah daripada rukuk yang ditinggalkan dikira lagha. Tak jadi. Jadi rokok pada rakaat yang kedua sebenarnya ia adalah rokok pada rakaat yang pertama. Manakala sujud antara dua sujud yang kedua bangun kepada qiyam baca Fatihah, hak tu semua lara belaka tak jadi belaka. Jadi walaupun nampak pada zahir dia buat dua rakaat dah, tapi pada hakikatnya adalah satu rakaat baru. Jadi dia tidak bolehlah nak tasyahud pada satu rakaat, bukan dia kena tasyahud setelah daripada dia bangun pula rakaat yang kedua, lepas tu rokok pula tidak sujud, lepas tu barulah dia duduk tasyahud yang pertama. Wa illa tammat bihi rak'atuhu wa tadaraka al-baqi baqiya, dan mendapatlah ia akan hak yang berbaki. Dia buat lagi hak yang berbaki tu. Jadi kalau berlaku tinggal rakaat pada rakaat yang pertama, diingat apabila sampai rakaat pada rakaat yang kedua, maka rakaat pada rakaat yang kedua dikirakan rakaat yang pertama, jadi bermakna dia hanya dapat satu rakaat baru, maka dia tadaruk al-baqi, maksudnya 3 rakaat lagi. Dia kena buat 3 rakaat lagi. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya falau tayaqqana fi akhir salatihi tarka sajdatin min al-akhirati sajada. Maka sekiranya yakin ia kembali kepada al-musalli fi akhir salati, pada penghujung sembahyang dia. Nak bagi salam lele dah. Duduk baca selawat, selepas daripada baca tasyahud baca selawat dah. Nak bagi salam dah. Tiba-tiba dia yakin tarka sajdatin, meninggal satu sujud minal akhirati, ay minal raka'atil akhirah, daripada rakaat yang akhir. Oh, aku sujud saja saat ni. Rakaat yang akhir dia sujud yakin gitu. Dia ni dia ingat pada penghujung sembahyang dia nak bagi salam dah. Tiba-tiba dia yakin bahawasanya dia baru buat satu sujud rakaat yang keempat. Kalau sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang syak, kita kira 4 rakaat lah. Jadi, aku buat satu sujud je rakaat yang keempat, rakaat akhir. Maka kata ulama, sajadah, sujudlah dia. Jawab bagi lauk, sujudlah dia, dia akan sajdah. Satu sujud lah. Jadi tidak boleh teruskan lah. Terus turun, sujud, buat sujud yang kedua. Lepas tu, wa'a'ada tasyahudahu, dan mengulangi lagi akan tasyahud. Tasyahud dia kena baca mula. Selawat kepada Rasulullah dia kena baca mula. Dia apa? Kerana kita khabar dah tadi, fama ba'dal matruki laghun, apa yang setelah daripada benda yang ditinggalkan itu adalah lagha. Tasyahud yang dia tasyahud tadi tu lagha. Selawat kepada Rasulullah yang dia selawat tadi tu lagha. Kerana dia tidak ikut tertib. Jadi dia kena ulang balik tasyahud. Dia kena ulang balik selawat dia. Au min ghairiha. Okey, tadi pada daripada al-akhirah, daripada rakaat akhir. Au min ghairiha, ataupun daripada selainnya al-akhirah. Dia selain daripada al-akhirah ni mungkin rakaat pertama, mungkin rakaat kedua, mungkin rakaat ketiga. Maka ketika itu katanya lazimahu rakaat. Lazim, wajib akan dia oleh satu rakaat. Mesti dia kena buat satu rakaat. Dia tidak memadai buat satu sujud. Sebab dia. Okey, tengok sebab dia.
Okey, tengok. Dia kata, dia yakin dia tinggal sujud daripada satu sujud daripada rakaat yang pertama. Okey, dia tinggal satu sujud daripada rakaat yang pertama. Jadi bermakna sujud rakaat yang kedua adalah mencukupkan sujud rakaat yang pertama. Sujud rakaat yang kedua dia mencukupkan sujud rakaat yang pertama. Jadi maka dikirakan baru satu rakaat. Kira bersatu rakaat ni duduk. Rakaat yang kedua baru satu rakaat. Jadi rakaat ketiga, rakaat keempat. Jadi bermakna rakaat ketiga, rakaat kedua, rakaat keempat, rakaat ketiga. Jadi bermakna dia kena tambah satu rakaat. Okey, katakanlah dia tinggal pada rakaat yang kedua. Okey, satu sujud pada rakaat yang kedua. Jadi bermakna rakaat yang ketiga dengan rakaat yang kedua saat itu dikirakan satu lah, baru satu rakaat. Jadi satu rakaat. Rakaat yang ketiga yang menyempurnakan sujud rakaat yang kedua, jadi dua rakaat, campur rakaat yang keempat, tiga rakaat. Jadi kita tambah satu rakaat. Baik. Okey. Katakanlah ditinggal satu sujud daripada rakaat yang ketiga. Jadi bermakna satu sujud daripada rakaat yang keempat adalah kira baru rakaat yang ketiga. Satu sujud rakaat yang keempat baru dikirakan rakaat yang ketiga. Jadi dia kena tambah satu rakaat lagi. Itulah ya. Kalau dia yakin dia tinggal satu sujud daripada rakaat akhir, cukup tambah satu sujud. Lepas tu kena ulang balik yang tasyahud. Tapi kalau dia yakin dia tinggal satu sujud daripada rakaat yang sebelum daripada rakaat akhir, maka ketika itu tidak memadai tambah satu sujud, bahkan kena tambah satu rakaat. Ni dia kena mengira sikit. Dia kena mengira sikit. Katanya wa in alima fi qiyami thaniyatin tarka sajdatin fa in kana jalasa ba'da sajdatihi sajada wa qil in jalasa bi niyyati al-istirahati lam yakfi wa illa falyajlis mutma'innan thumma yasjud wa qila yasjudu faqat. Baik, tengok dia kata lagu mana. Wa in alima fi qiyami thaniyatin, dan jika alima mengetahuilah ia al-musalli, dia tahu, dia yakin fi qiyami thaniyatin, di dalam qiyam rakaat yang kedua. Qiyami thaniyatin ay qiyami raka'atin thaniyah, qiyam dalam rakaat yang kedua. Dia tahu dalam qiyam rakaat yang kedua, tahu dia tarka sajdatin, meninggal satu sujud. Dia masuk dalam rakaat yang kedua, qiyam, Allahu Akbar, acu nak baca Fatihah, baru tinggallah aku baru satu sujud. Satu sujud baru. Bangun dah. Allah, gaduh hebat semayang. Kalau bak cakap bak projek tu, tak ada pula. Gaduh bak semayang ni. Kalau cakap bak dunia tak ada masalah. Tak gaduh ingat sesat, bak semayang jadi gaduh. Jadi baru satu sujud, bangun kepada qiyam rakaat yang kedua. Bangun kepada qiyam rakaat yang kedua. Okey. Maka kata ulama, baik, kalau sekiranya dia duduk selepas daripada sujudnya, maka sajad ni maksudnya tengok dia sujud. Tidak perlu dia duduk antara dua sujud. Dia gini, orang yang tinggal, orang yang daripada sujud yang pertama terus kepada qiyam, kadang-kadang dia duduk istirahat, kadang-kadang dia tidak duduk istirahat. Kalau dia duduk istirahat, ketika dia bangun kepada qiyam, duduk istirahat tu duduk sekejap tu kan. Kan kita kan daripada rakaat yang pertama daripada sujud yang kedua, daripada rakaat yang pertama kepada qiyam rakaat yang kedua, sama juga daripada sujud yang kedua, daripada rakaat yang ketiga kepada qiyam rakaat yang keempat, sunat kita buat benda duduk istirahat nama dia. Kita duduk sekejap baru kita bangun. Allahu Akbar. Allah duduk sekejap atau baru kita bangun. Itu dipanggil duduk istirahat. Okey. Orang yang dia satu sujud, tiba-tiba dia bangun kepada qiyam. Tengok-tengok qiyam dia ingat, aku baru satu sujud. Jadi kalau kita tengok dia tinggal dua rukun di sini. Yang pertamanya duduk antara dua sujud dan sujud yang kedua.
Kalau kita tengok model. Cuma nanti apabila dia nak turun, nak buat saat itu, adakah? Sini soalan. Adakah dia kena duduk antara dua sujud dulu, baru turun sujud yang kedua, ataupun mana turun kepada duduk antara turun kepada sujud yang kedua sendiri? Daripada qiyam terus turun Allahu Akbar sujud yang kedua lagi. Ataupun kena duduk dulu sebagai duduk antara dua sujud. Okey, kata ulama begini. Kena tengok masa dia bangun saat itu dia duduk dah istirahat. Kalau dia duduk istirahat, maka ketika tu duduk istirahat sudah memadai duduk antara dua sujud. Duduk istirahat itu sudah memadai duduk antara dua sujud. Baik. Lepas daripada tu apabila memadai, jadi bermakna daripada qiyam saat itu dia tidak perlu dah duduk antara dua sujud, terus dia turun kepada sujud. Tak boleh tak? Dia nak duduk antara dua sujud sebab kalau dia duduk pula antara dua sujud sedangkan dia duduk istirahat dan duduk istirahat tersebut sudah memadai duduk antara dua sujud, jadi bermakna dia telah menambah rukuk. Mesti dia kena turun kepada sujud selalu. Okey, ni yang pertama. Yang kedua, kalau dia tidak duduk istirahat, daripada sujud yang pertama dia turun bangun tanpa duduk istirahat, maka ketika ni, kata ulama, mesti dia kena duduk dulu, istirahat, barulah turun kepada sujud. Dia tidak boleh turun kepada sujud direct. Ni benda yang penting yang perlu kita kena faham. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma Imam Nawawi bagi beberapa pandangan qil, pandangan yang dhaif. Kita di sini ada dua pandangan yang dhaif. Pandangan yang dhaif yang pertama adalah kalau dia duduk sebelum daripada dia bangun kepada qiyam tadi, tapi dengan niat istirahat, maka tidak memadai. Sebab dia telah berniat hak yang rukun itu sunat. Itu pandangan yang kedua. Ini pandangan dhaif lah. Dia kata kalaulah dia masa duduk istirahat tu dia niat untuk duduk istirahat. Sebab duduk istirahat hukum dia sunat. Jadi bermakna dia telah memalingkan perbuatan duduk kepada perbuatan duduk fardu kepada duduk sunat, maka tidak memadai duduk istirahat sebagai ganti kepada duduk antara dua sujud. Kerana duduk istirahat adalah sunat, manakala duduk antara dua sujud adalah rukun. Ini pandangan yang dhaif. Begitu juga di sana ada pandangan yang mengatakan bahawasanya dia duduk ke istirahat sudah mencukupi, dia turun kepada sujud tanpa dia perlu duduk antara dua sujud. Jadi tak kira lah duduk ke antara dua istirahat atau tidak, terus dia turun kepada sujud. Okey, kalau dia duduk dah istirahat, maka kita jelaslah duduk istirahat tu sebagai ganti kepada antara dua sujud. Masalah duduk istirahat sekalipun boleh dia turun kepada sujud dan tak boleh duduk dah. Sebab duduk antara dua sujud adalah sebenarnya untuk menceraikan di antara dua sujud. Maka wujudnya perceraian dengan dia bangun. Jadi apabila dia bangun saat itu, maka di situ ada perceraian di antara sujud yang pertama dan sujud yang kedua, maka sudah memadai ia menjadi pengganti kepada duduk antara dua sujud. Okey, kedua-dua tu pandangan yang dhaif. Okey, Abi. Okey, cuba kita tengok wa in 'alima fi qiyami thaniyatin tarka sajdah. Dan jika dia mengetahui di dalam qiyam rakaat yang kedua, tahu meninggal satu sujud. Oh, dia tahu. Oh, aku tinggal satu sujud. Tapi dia tahu saat itu ketika dia berada dalam qiyam rakaat yang kedua. Jadi bermakna dia tinggal satu sujud pada rakaat yang pertama itulah. Maka katanya fa in kana jalasa ba'da sajdati, maka jika adalah ia telah duduk selepas daripada sujudnya, jawab bagi A, sajadah, saya sujud dah dia. Tidak perlu dia duduk sebab dia duduk dah. Cuma di sana ada pandangan qil wa qila, kata qil in jalasa bi niyyatil istirahati lam yakfihi. Jika dia duduk dengan niat istirahat tidak memadai, ia akan diam. Tidak memadai. Kerana benda tidak memadai kerana dia qasak dengan duduk tersebut akan perkara sunat, sedangkan duduk antara dua sujud bukan sunat, maka hukum dia adalah wajib. Baik. Wa illa, dan jika tidak. Jika tidak ni maksud dia jika tidak saat ni kan in kana jalasa ba'da sajdatihi wa illa, maksudnya wa illam yakun jalasa ba'da sajdatihi allati qama anha, dan jika tidak adalah dia duduk selepas daripada sujud yang dia bangun daripada sujud tersebut, tidak duduk pun,
maksudnya dia tengah bangun, maka kata ulama fal yajlis mutma'innan thumma yasjud, maka hendaklah dia duduk mutma'innan, hal keadaan dia orang yang melakukan tumaninah, thumma yasjud, kemudian sujudlah dia. Dia kena duduk dulu baru dia sujud. Jadi waqila, dan kata qil yasjudu faqat, sujudlah dia faqat sahaja. Tak kira lah masa dia bangun saat ni duduk istirahat ataupun tidak, cukup turun terus sujud, tak perlu dah duduk antara sujud. Kerana qiyam dia saat itu mengganti ke rukun duduk antara dua sujud. Itu maksud dia. Kabir. Katanya wa in alima fi akhir ruba'iyyatin tarka sajdatain aw thalathin jahila mawdi'aha wajib rak'atan aw arba'in fasajdatun thumma rak'atan aw khamsin aw sittin fatadathun aw sab'in fasajdatun thumma thalath. Allah. Ni kena mikir sikit. Ni dia kena ngira sikit ni. Dia kena mikir sebab kena dia melibatkan pengiraan. Okey, tengok. Dia kata kena wa in alima fi akhir ruba'iyyatin, dan jika mengetahuilah ia seorang ia sembahyang, dia tahu fi akhir ruba'iyyatin, pada penghujung sembahyang yang 4 rakaat. Jadi sembahyang 4 rakaat Zuhur, Asar, Isya. Okey, penghujung sembahyang 4 rakaat, maksudnya katakanlah duduk tahiyat akhir dah sembahyang Zuhur, atau duduk tahiyat akhir sembahyang Asar atau sembahyang Isya. Macam mana fi akhir ruba'iyyatin, dia tahu, dia ingat, dia tahu tarka sajdatain, meninggal 2 sujud. Oh, apa ada tinggal 2 sujud? Au thalathi sajadat, ataupun tinggal 3 sujud. Tapi masalahnya jahila mawdi'aha, dia tidak tahu tempatnya. 2 sujud aku tinggal duduk mana? Pada 1 rakaat ke ataupun pada 2 rakaat? Sebab dia tinggal 2 sujud ni mungkin berlaku pada 1 rakaat. Tidak sujud pertama, tak sujud kedua pun tak. Lepas daripada rakaat iktidah, teguh baca Fatihah pula. Buat macam ke sembahyang gerhana. Gitu. Dan mungkin dia tinggal 2 sujud saat itu berlaku pada 2 rakaat. Kalau 2 sujud. Sama juga dengan masalah tinggal 3 sujud. Mungkin berlaku pada 2 rakaat. Rakaat yang pertama 2 sujud dah buat, rakaat yang kedua buat sesujudnya. Dan mungkin berlaku dalam 3 rakaat. Mungkin berlaku dalam 3 rakaat. Baik. Tapi tak tahu tempat dia mana. Tempat mana tak tahu. Maka katanya wajib raka'atan, wajib oleh 2 rakaat. Kena buat 2 rakaat. Kena tambah 2 rakaat. Kena tambah pula 2 rakaat. Okey. Apa kena tambah 2 rakaat? Okey, perhati molek. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita tengok di dalam masalah ni kita kena ambil hak yang lebih teruk. Kena ambil hak yang lebih teruk. Sebab kita nak cari langkah ihtiyat, kena ambil hak yang lebih teruk. Kita kena ambil hak yang paling teruk. Okey, kita cuba buat, dia kena fikir sikit ni. Okey, kita ada 4 rakaat. Kita ada 4 rakaat. Ni rakaat akhir. Duduk sini, duduk tahiyat akhir. Tiba-tiba tengok aku tinggal aku dah buat dua sujud Tapi rakaat mana aku dah buat 2 sujud? Dia tak tahu. Okey, masalah ni dia kena tambah 2 rakaat. Kerana tambah 2 rakaat tu yang paling teruk sekali. Dia kalau 3 ihtimal tinggal 2 sujud pada rakaat yang pertama. 2 sujud rakaat yang pertama tinggal. Ataupun ihtimal 2 sujud rakaat yang kedua. Ihtimal 2 sujud rakaat yang ketiga. Nampak kan? Jadi ihtimal 2 sujud rakaat pertama, ihtimal 2 sujud rakaat yang kedua, ihtimal 2 sujud rakaat yang ketiga. Kalau 2 sujud rakaat yang pertama, tambah 1 rakaat aja. 2 sujud rakaat yang kedua tambah 1 rakaat aja. 2 sujud rakaat yang ketiga tambah 1 rakaat. Tetapi sini dia kata dia
kena tambah 2 rakaat. Sebab dia 2 rakaat, sebab ada kemungkinan berlaku gini. Okey, berarti boleh. Dia tinggal hak rakaat ni ditinggal. Dia hak rakaat ni ditinggal. Lepas tu dia tinggal hak rakaat ni. Okey, kita dapat rakaat kan? Ni dia rakaat akhir. Rakaat akhir ni. Baik. Okey, ni rakaat akhir. Ada pecah tak? Nak habis bateri. Okey. Tengok ah. Okey, tengok sekali lagi. Ni kita kena ngira sikit. Kalau kita tak ngira memang tak faham lah bab ni. Mereka orang yang biasa belajar, dia faham lah. Okey. Sekarang ni kita contoh tinggal 2 sujud. Jadi pada rakaat akhir dia ingat dia tinggal 2 sujud. Okey, kita kata 2 sujud ni mungkin 2 sujud rakaat pertama. Jadi dia tambah 1 rakaat aje. Mungkin 2 sujud rakaat yang kedua tambah 1 rakaat aje. Mungkin 2 sujud rakaat yang ketiga tambah 1 rakaat. Tapi apa dia suruh tambah 1 rakaat? 2 rakaat, bukan 1 rakaat. Kerana dia ada kemungkinan boleh berlaku tinggal 1 sujud rakaat yang pertama dan 1 sujud rakaat yang ketiga. Kalau ditinggal 1 sujud rakaat yang pertama, jadi bermakna sujud rakaat yang kedua adalah dikirakan penyempurna sujud rakaat yang pertama. Jadi rakaat pertama dan kedua dikira 1 rakaat. Kalau tinggal sujud pada rakaat yang ketiga, maka sujud rakaat yang keempat adalah penyempurna kepada sujud rakaat yang ketiga. Jadi baru dikirakan 1 rakaat. Jadi kira di 1 rakaat, kira di 1 rakaat. Jadi bermakna dia kena tambah 2 rakaat. Dia kena ambil yang paling teruk. Dia kena ambil yang paling teruk muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Sama juga dengan 3. Okey, 3. Dia katakanlah dia masalah 3 ni mungkin begini. Okey, 2 sujud rakaat yang pertama. 1 sujud rakaat yang kedua. Jadi bermakna hak ni tak jadi. Hak 1 sujud rakaat yang kedua kira bangun rakaat yang pertama. Lepas tu rakaat yang ketiga. Ni rakaat yang ketiga adalah penyempurna kepada rakaat yang kedua. Jadi capur kedua ni dia baru buat 1 rakaat baru ni. Baru buat 1 rakaat. Jadi ni rakaat yang keempat. Jadi rakaat yang kedua. Jadi dia kena tambah 2 rakaat lagi. Sama juga kalau ni 1 sujud, ni 1 sujud. Okey, kalau ni 1 sujud, jadi bermakna sujud pada rakaat yang kedua 1 sujud menjadi kira 1 rakaat sini. Baik. Lepas tu hak ni 1 sujud, hak ni 2 sujud, jadi hak yang sujud ni adalah penyempurna kepada sujud ni. Jadi baru 2 rakaat, jadi kena tambah 2 rakaat. Sama juga lah. Ada pecah. Okay, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya aw arba'in fasajdatun thumma rak'atan. Ataupun 4 sujud. Dia tinggal 4 sujud. Maka fasajdatun rak'atan, maka dia kena buat 1 sujud dan kemudian 2 rakaat. Dia buat 1 sujud kemudian 2 rakaat. Okey. Ini kena ngira juga kan. Jadi pada tahiyat tu dia tengok aku dah buat 4 sujud. Tapi hak mana yang 4 sujud aku dah buat maka kita kena ambil yang paling teruk. Kena buat pengiraan sesuai hak paling teruk. Baik. Dia kalau setiap rakaat hak ni dia tinggal, hak ni ditinggal se, hak ni ditinggal se, hak ni ditinggal se. Setiap rakaat dia tinggal satu. Okey, rakaat pertama dia buat 1 sujud.
Rakaat kedua satu sujud. Jadi rakaat pertama dengan kedua kira satu rakaat. Rakaat ketiga satu sujud, rakaat keempat satu sujud. Campur dua ni kira satu rakaat. Gitu. Campur hak ni dengan hak ni kira satu rakaat. Jadi dua rakaat. Dia kenapa dia kena buat jaga satu sujud? Sebab dia kemungkinan begini. Kemungkinannya muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinannya okey gini. Katakanlah rakaat pertama dia tinggal dua sujud. Okey, apabila dia tinggal dua sujud rakaat yang pertama, jadi bermakna rakaat yang kedua dikirakan rakaat yang pertama. Okey, jadi kena tambah satu rakaat sini. Lepas tu, hak ni ditinggal satu sujud, hak ni ditinggal satu sujud. Jadi baru dikira rakaat yang pertama. Hak ni kira rakaat yang pertama. Hak ni ditinggal satu sujud, hak ni ditinggal satu sujud. Jadi bermakna satu sujud hak ni dia menyempurnakan satu sujud hak ni. Jadi kira dua rakaat. Okey, dapat apa satu sujud kan? Okey gini. Okey gini ya. Kita buat gini. Katakanlah dia tinggal rakaat yang pertama dua sujud. Dia tinggal rakaat yang pertama dua sujud. Manakala rakaat yang rakaat yang kedua ni, rakaat yang kedua dia tinggal satu sujud. Ni dua sujud. Hak ni satu sujud. Hak ni dia buat dua sujud. Hak ni satu sujud. Okey gini ya. Hak ni dua sujud dia tinggal. Hak ni satu sujud. Hak ni dia buat dua sujud. Hak ni selagi hak yang ditinggal satu sujud. Jadi hak ni je cukup dua sujud. Okey. Jadi apabila hak ni je cukup dua sujud. Hak ni tak ada dua sujud. Okey, hak ni dikira tak jadi. Maksudnya hak ni satu sujud. Jadi satu sujud ni dikira sujud rakaat yang pertama. Dah buat satu sujud sini tak cukup lagi. Maka ambil sujud hak yang dua, hak yang duduk pada rakaat yang ketiga ni sebagai penyempurna sujud hak yang dia buat satu di sini. Jadi gabung tiga ni baru kira satu rakaat. Baru kira satu rakaat. Jadi apabila kira satu rakaat, okey, kira satu rakaat gabung tiga ni. Hak ni baru dia buat satu sujud tadi. Jadi dia kena tambah satu sujud untuk menyempurnakan hak ni. Okey, jadi dua rakaat. Maka dia kena tambah dua rakaat lagi. Ni hak yang paling teruk. Cuba perhati molek. Cuba perhati molek perhati molek. Baru kita faham. Au khamsin, au sittin, fa thalathun, au sab'in, fa sajdatun, thumma thalath. Allah, mabuk dah lalu kalau sampai ke 5 sujud tinggal ni. Tapi ulama letak contoh untuk agar kita dapat berfikir bagaimanakah cara kita menyelesaikan permasalahan ini sekiranya berlaku. Sampai ke 5 sujud tinggal. Memang mabuk sungguh kan. Au khamsin au sittin, ataupun dia tinggal 5 sujud. Au sittin ataupun 6 sujud. Fa thalathun ay fa thalathu rakaat. Maka dia kena tambah 3 rakaat. Au sab'in ataupun dia tinggal 7 sujud. Ni bagi orang yang tidak tahu tepat mana dia tinggal 7 sujud, dia yakin tinggal 7 sujud, tapi rakaat mana tak ingat. Maka kalau 7 sujud fasajdatun thumma thalath. Maka dia kena sujud lepas tu kemudian dia tambah 3 rakaat. Atau boleh kira sendiri sebab tadi kita ajar cara kira muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya qultu, berkata oleh aku, yakni Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi kata qultu ni isyarat kata benda ni tidak disebut di dalam kitab Al-Muharrar. Sebab kita kabodas dulu daripada ni bahawa saja kitab Minhajul Talibin ini adalah ringkasan daripada kitab Muharrar. Tapi dalam masa yang sama Imam Nawawi menambah perkara-perkara hak yang dia dianggap ataupun hak yang Imam Nawawi menganggap perkara itu adalah perkara hak yang penting, perkara hak yang berharga ditambah. Jadi apabila dikata qultu di sini, jadi bermakna benda ni tidak ada dalam kitab Muharrar tapi ditambah oleh Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, qultu yusannu idamatu nazarihi ila mawdi'i sujudih. Disunatkan idamah. Adama yudimu idamah. Idamah dengan makna mengekalkan. Nazarihi pandangannya, disunatkan mengekalkan pandangannya ila mawdi'i sujudih kepada tempat sujud. Ketika orang sembahyang sunat dia mengekalkan pandangan dia kepada tempat sujud. Maksudnya cakap kita dia sunat dia tengok tempat sujud. Itu maksudnya.
sunat dia tengok tempat sujud. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunat dia tengok tempat sujud. Melainkan dia ada pengecualian. Melainkan mengikut bahasa Imam Syafi'i, melainkan ketika seorang itu mengucap perkataan illallah, maka ketika itu sunat dia memandang kepada jari telunjuk dia agar empat anggota dia berhimpun untuk mentauhidkan Allah. Mulut mengatakan illallah, asyhadu an la ilaha illallah, mulut berlafaz dengan kalimah tauhid. Tangan sunat dia akak, illallah dia akak. Kita cerita dah akak sikit, akak biar belok gitu sikit akak. Dia bukan cokang gitu. Dalam mazhab Imam Syafi'i dia akak biar belok sikit. Bukan akak sama kata. Akak gitu je lah. Baik. Akak gitu je. Jadi asal kita asyhadu an la ilaha illallah, lepas tu kita tengok di jari telunjuk. Jadi hak ni perbuatan jari kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Okey, dua, mulut, tangan. Yang ketiganya hati. Hati ketika kata illallah, kita mentauhidkan Allah dengan hati kita. Lepas tu yang keempatnya adalah dengan pandangan mata. Mata kita melihat kepada ni tangan. Yang kelima, ada selagi. Yang kelima, telinga kita mendengar ucapan illallah itu. Jadi berhimpun anggota-anggota kita dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Telinga mendengar kalimah tauhid. Mata memandang kepada perbuatan mentauhidkan Allah. Tangan, jari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mulut berkata, hati ingat kepada maksud daripada ucapan la ilaha illallah. Baik. Jadi yusannu idamatu nadharihi ila mawdi'i sujudih. Disunatkan mengekalkan pandangannya kepada tempat sujudnya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia sunat melihat kepada tempat sujud ketika kita sembahyang, kerana apa yang dituntut kepada kita dalam sembahyang adalah kita khusyuk. Jadi mata kita ni, dia kalau kita tengok banyak perkara dalam sembahyang, dia akan mengganggu khusyuk kita. Maka kita kumpulkan mata kita pada satu tempat. Kita letakkan mata kita pada satu tempat untuk membantu kita khusyuk. Dan tempat yang paling comel adalah tempat sujud, kerana tempat sujud adalah tempat yang paling mulia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya waqil, kata qil, yukrahu taghmidu 'ainaihi wa 'indi la yukrah illam yakhaf dararah. Makruh memejam dua matanya. Ketika sembahyang kita pejam dua mata, hukum dia makruh. Ni kata qil, kata sebahagian daripada ulama. Tapi kata Imam Nawawi, wa 'indi la yukrah, di sisi aku tidak makruh. Di sisi aku kalau pejam mata tak makruh pun di sisi aku. Tetapi tidak makruh. Sebab dia tidak makruh, Imam Nawawi boleh pandangan tidak makruh kerana tidak ada hadis yang sahih yang melarang. Sebab makruh ni adalah benda yang dilarang oleh syarak. Jadi macam mana kita nak melarang sesuatu kalau tidak ada larangan? Gitu. Jadi Imam Nawawi mengatakan tidak ada larangan, tidak ada suatu hadis yang melarang, tidak ada suatu hadis yang sahih yang melarang memejam kedua mata. Baik, jadi apabila tidak ada hadis yang sahih yang memejamkan yang melarang daripada memejam dua mata, yang ada adalah hadis dhaif yang tidak boleh dijadikan hujjah untuk melarang perbuatan tersebut, maka Imam Nawawi kata di sisi aku tidak makruh. Cuma walaupun tidak makruh, cuma nisbah kepada celek dengan pejam, comel celek lah berbanding dengan pejam. Tapi aku tidak kata pejam tu makruh. Sebab nak kata makruh mesti kena ada dalil yang melarang. Baik. Sebab itulah Imam Nawawi kata wa indi la yukrah illam yakhaf dararah. Jika dia tidak takut, tidak bimbang akan berlaku kemudaratan. Tapi kalau dia takut akan berlaku kemudaratan di atas diri dia ataupun di atas orang lain, kalau dia pejam mata, maka ketika itu barulah makruh. Kalau dia bimbang kalau pejam mata ni, lamakan sujud atas kepala budak-budak, anak dia buah. Anak dia buah, dia nak kosok dia pejam mata, anak nak main kat depan, kena sujud ni atas kepala. Dia takut mendatangkan mudarat. Maka ketika itu hukum dia adalah makruh.
Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan di sana ada sebahagian daripada ulama berpandangan bahawasanya kadang-kadang memejam mata lebih aula, lebih utama daripada membuka mata. Ketika mana ketika memejam mata itu dapat membantu untuk kita khusyuk. Tu okey, sebahagian daripada ulama kata lagi tu. Kalau memejamkan dua mata, ia dapat membantu kita untuk khusyuk, maka lebih afdal memejam mata berbanding dengan membuka mata. Kata pengarang lagi, wal khusyu'u wa tadabburul qira'ati wa tadabburul qira'ati wa dhikri wa dukhulus salati binashat. Dan antara benda-benda yang disunat di dalam sembahyang, wal khusyu' ay wa yusallul khusyu', disunatkan al khusyu', khusyuk dalam sembahyang. Dia khusyuk ni khusyuk zahir dan batin. Khusyuk zahir maksudnya anggota kita dak mata dak liar ke sana, dak liar ke sini, mengekalkan mata pada tempat sujud, tu dipanggil dia kita telah mengkhusyukkan mata kita. Baik, begitu juga tangan dak gerak situ, tangan dak gerak sini. Kadang-kadang kita orang sembahyang ni jadi macam ni, macam lalang. Macam lalang ada. Lalang kena ditiup oleh angin, gerak situ, gerak sini, depan, belakang, beki kain, korek hidung, beki janggut, beki tu, beki ni dalam sembahyang. Pusing kau tu, pusing kau ni, okey, itu tidak ada khusyuk anggota zahir. Manakala khusyuk batin maksudnya hati dia khusyuk. Hati dia khusyuk. Dia tidak ingat kepada benda-benda hak yang dunia. Benda-benda hak yang dunia dia tidak ingat. Dia hanya ingat akhirat dalam sembahyang. Ingat Allah Subhanahu Wa Taala dan ingat akhirat dalam sembahyang. Ataupun dia ingat benda hak yang dia baca. Dia cuba memahami apa hak yang dia baca, menghayati apa hak yang dia baca. Seterusnya wa tadabburul qiraati wa dzikr, dan tadabbur. Dia kena perhati qiraah bacaan Quran dia. Nak berhati bacaan Quran kena belajarlah tafsir. Baik, wa dzikri dan zikir yang dia baca dalam sembahyang tu, Allahu akbar kabira makna benda, amin makna benda sebagai contoh, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, rabbil ghfirli, at-tahiyatul mubarakatus salawat. Itu sebagai contoh, dia kena tadabbur zikir tersebut. Lepas tu ni sunat. Wa dukhulus salati binashat, dan masuk dalam sembahyang dengan rajin. Jangan masuk dalam sembahyang dalam keadaan dia malas. Sebab dia sebab sifat malas sembahyang ni adalah sifat orang munafik. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Apabila mereka itu bangun kepada sembahyang, mereka itu bangun dalam keadaan kusala, malah. Dalam keadaan malah. Jadi sebab itulah sunat kita masuk dalam sembahyang dalam keadaan nasyat, rajin. Wa faraghi qalb, dan kosong hati daripada kesibukan dunia. Kerana kosong hati daripada kesibukan dunia, ia lebih membantu untuk kita khusyuk di dalam sembahyang kita. Sebab itulah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut, apabila bertemu di antara isyak dengan asyak, maka kita utamakan asyak. Asyak ni makanan petang daripada sembahyang isyak. Sebab dia apabila makanan ada, lepas tu perut pula lapar, hati dia ingat kepada makanan. Tambah-tambah kalau buka puasa orang kami golek pula. Lepas tu ada orang yang makan dulu, kita sembahyang dulu. Hai, sembahyang dah khusyuk. Weh, habis lagi kami kayak gini, tinggal tulang saja yang tinggal. Puan-puan, weh makan-makan sungguh. Dalam bayar lewat makan, mari dalam hati pula. Sebagai contoh. Okey. Jadi sebab dia Rasulullah suruh dahulukan asyak dulu di atas isyak, kerana untuk mengosongkan hati daripada kesibukan dunia. Sama juga muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang orang satu sembahyang kalau dia menahan kencing dan menahan berak. Sebab tu lah. Sebab ia lebih membantu untuk dia khusyuk. Baik. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. InsyaAllah kita sambung balik malam esok pada sekiranya dipanjangkan umur. Jadi kita tengok soalan dulu kalau sekiranya ada. Kalau tak ada, kita berhenti dulu lah. Allah Subhanahu Wa Taala a'la wa a'lam. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam.
Izin bertanya, apakah hukum menelan kohok ketika solat? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Ustaz. Okey, masalah menelan kohok. Dia setiap perkara yang membatalkan puasa juga ia membatalkan sembahyang. Antara perkara yang membatalkan puasa adalah menelan kohok. Okey, itu mengikut pandangan mu'tamad. Walaupun masalah menelan kohok ni ada khilaf lah di kalangan ulama. Jadi orang yang menelan kohok ketika dia sembahyang, kalau disengajakan, maka batal sembahyang dia. Kalau dia tak sengaja tertelan, maka itu tidak batal sembahyang. Wallahu a'lam. Okay, ada soalan lain lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang uzur sakit lutut solat atas kursi rakaat pertama dia buat macam biasa. Yang mana yang mampu. Tapi masa sujud dia tak turun sujud bawah, sedangkan dia mampu dengan alasan kalau sujud tak boleh qiyam. Dan rakaat kedua nanti. Jadi masa rakaat terakhir barulah dia sujud di bawah macam biasa sebab memang tak qiyam dah. Betulkah caranya itu? Sahkah? Kalau tak sah wajib qada balik ke buat gitu? Okey, sekarang ni kita kena tahu penyusunan sembahyang kita. Kita kena tahu penyusunan sembahyang. Jadi kita sembahyang yang pertama kita kena tahu rukun yang pertama qiyam. Okey, kita pun sembahyang dalam keadaan kita qiyam kerana kita mampu kita qiyam. Lepas daripada kita qiyam, lepas tu kita rakaat. Okey, kita rakaat. Maka wajib kita kena buat rakaat macam biasa kalau kita mampu rakaat macam biasa. Baik, lepas tu wajib kita kena i'tidal sebab dia rukun sembahyang. Kalau kita mampu i'tidal, maka kita kena i'tidal macam biasa. Lepas daripada tu, kalau kita mampu sujud macam biasa, wajib kita kena sujud macam biasa. Boleh tak nak sujud atas kursi? Tidak boleh. Sebab dia sebab dia alasannya kalau dia sujud atas kursi kayak sujud macam biasa, maka tidak boleh qiyam pada rakaat yang berikutnya. Baik. Jadi dia sekarang ni dia cuba nak buat benda yang selepas ini dengan dia menggadaikan kewajipan yang sebelum. Itu adalah tidak dibolehkan. Okey, jelaskan. Jadi sekarang ni dia kena faham kita kewajipan yang asalnya adalah rakaat macam biasa, sujud macam biasa, duduk antara dua sujud macam biasa, sujud yang kedua macam biasa. Tiba-tiba dia tinggal rakaat dia sujud macam biasa, duduk antara dua sujud macam biasa, sujud yang kedua macam biasa kerana nak menjaga rukun yang selepas daripadanya. Maksudnya dia menggadaikan rukun yang sebelum untuk menjaga rukun yang selepas daripada itu. Sepatutnya dia kena tahu bahawasanya pada asalnya adalah rakaat seperti biasa, sujud seperti biasa, qiyam seperti biasa. Manakala orang tu tidak mampu qiyam, maka dia boleh duduk. Dia tidak perlulah nak nebeng untuk qiyam kalau dia tidak mampu qiyam. Sebab qiyam dia boleh diganti dengan duduk. Dan banyak keadaan benda gugur qiyam. Sebagai contoh dalam sembahyang sembahyang sunat gugur qiyam. Jadi qiyam dia ada ganti dengan duduk. Dia berbeza dengan masalah sujud. Sujud dalam sembahyang sunat pun tidak boleh kita nak buat isyarat, melainkan ketika orang tu tidak mampu untuk sujud. Wallahu a'lam. Lepas tu bagaimanakah wajib dia kena qada balik? Ya, kalau kita mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i, oleh kerana perbuatan dia itu salah, maka wajib dia kena qada balik sembahyang dia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampun kesilapan dan kesalahan kita. Wallahu a'lam. Ustaz, kalau ia pejam mata dan boleh mendatangkan mengantuk, adakah termasuk dalam mudarat? Ya, dia mudarat ni maksudnya nak kata termasuk dalam mudarat ke tak? Wallahu a'lam, termasuk dalam mudarat ataupun tidak, wallahu a'lam. Cuma perbuatan pejam mata boleh mendatangkan mengantuk, jelas hukum dia adalah makruh. Jelas hukum dia adalah makruh. Kalau terpaksa terlang, buang dia Syekh. Sebab nak buang tak boleh tengah sembahyang. Dia sebenarnya boleh buang, bukan tak boleh buang sebenarnya. Dah lagu mana nak buang, buang dalam ni, dalam poket. Kehat dalam poket. Kalau ada sapu tangan, kehat di sapu tangan. Di hujung baju. Ni disebut di hujung baju, disebut dalam kitab. Buang di hujung baju. Lepas tu baju basuh lah. Allah, bukan benda payah, sebenarnya benda tu benda mudah. Dia bukan terpaksa. Kalau terpaksa darurah ni, kalau dah telang mati, tu sebagai contoh, kalau dah telang boleh buat mati, tu darurah ataupun boleh buat sakit.
Sekarang ni banyak lagi cara. Jadi kita benda okey, sebagai contoh. Ni, kan biasa kan kita ada mak tu kan. Mak ni, dia pakai mak ni semayang ni. Ambil lomor di mak tu, sayang dia mak tu. Ataupun hak tutup mulut tu, lesek di mak tu. Ni, sebagai contoh. Baik. Ataupun, ludah dalam, ni, kehet dalam poket. Ataupun, ni, ujung-ujung baju ni, di ni ke, ni. Baik. Lepas tu, kita basuh semula. Lepas tu, baju kita, dah basuh pun apa sebab bukan najis. Cuba jangan buat di baju orang je. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas kelas talaki kita pada malam ini. Dan terima kasih kepada semua yang join, yang tanya soalan, yang mengambil bahagian, yang tanya soalan, yang share, yang komen dan sebagainya. Mudah-mudahan kita mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dunia akhirat. Jadi untuk akhirnya saya nak minta Muhammad Dania. Hari ni kita jawab malam esok dah. Ada share ke Ustaz? Ustaz, kalau batuk ketika baca Fatihah dikira memutuskan mualaf atau tak? Ataupun tidak? Okey, batuk ketika baca Fatihah dia tidak memutuskan mualaf. Kalau batuk tidak memutuskan mualaf. Bersin tidak memutuskan mualaf, batuk tidak memutuskan mualaf. Apatah lagi kalau sekiranya perkara tersebut adalah perkara yang tidak dapat untuk dielakkan. Batuk, ada batuk buat batuk bagi diri dah nak elak dah, nguat dah nak elak dah. Nguat, batuk, benda bersin, maka ia tidak memutuskan mualaf Fatihah. Allahu a'lam. Okey, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz dan terima kasih kepada semua. Ada satu soalan lagi ni kita jawab malam esok lah, insya-Allah. Cinta ilmu. Cinta ilmu ni insya-Allah kita akan jawab pada malam esok. Dan untuk akhirnya nak minta Ustaz untuk baca doa Ustaz untuk penutup. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعل القرآن حجة علينا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعل القرآن حجة علينا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعل القرآن حجة علينا. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم من أراد ببلادنا خيرا فارزقنا خيره ومن أراد ببلادنا شرا فاكفنا شره. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jadi untuk malam esok insya-Allah kelas ada macam biasa. Jadi untuk malam ni sekadar ni saja. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang ilmu itu datangnya daripada diri saya sendiri. Marilah sama-sama kita tangguh pertemuan kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan salawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.